Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Jom Belajar Tasawur Islam bersama dengan Ustazah Nani Suraya. Jadi pada hari ini Ustazah akan membicarakan tentang perkara yang merosakkan ibadat. Jadi Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan yang tak berapa okey, suara rock sebab sesama dan batuk, insyaAllah mudahan video yang Ustazah buat ini membantu anak-anak menghadapi peperiksaan SPM yang bakal menjelang pada Januari tahun 2021. Jadi tajuk perkara yang merosakkan ibadat ini adalah antara tajuk yang selalu diutarakan dalam kertas soalan tasawuf Islam, baik kertas 1 atau kertas 2. Jom kita mulakan. Baik, perkara yang merosakkan ibadat yang pertama ialah murtad. Apa yang dimaksudkan dengan murtad? Murtad maknanya seseorang yang keluar daripada agama Islam. Jadi kalau berlaku murtad, maka rosaklah ibadat dan juga amal kebaikan kita. Yang kedua, syirik. Syirik maksudnya menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. Dan yang ketiga, munafik. Apa yang dimaksudkan dengan munafik? Seseorang yang berpura-pura menganut dan patuh kepada ajaran Islam, sedangkan hatinya tidak mempercayai ajaran Islam. Hanya luaran sahaja, tapi dalamannya tidak yakin dengan ajaran Islam. Dan yang keempat ialah takbur. Apa yang dimaksudkan dengan takbur? Takbur ialah sikap membesarkan diri seperti sombong dan angkuh dengan perkara kebaikan serta segala nikmat kesenangan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Jadi seandainya kita ada rasa besar diri dan sombong, maka segala amal kebaikan kita menjadi rosak. Segala ibadat kita menjadi rosak disebabkan oleh takbur ini. Takbur hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu untuk slide ini ada 4 perkara yang merosakkan ibadat, iaitu murtad, syirik, munafik dan takbur. Boleh di situ anak-anak boleh faham satu-satu ya. Itu adalah 4 perkara yang merosakkan ibadat. Baik, nanti kita akan teruskan lagi dengan sambungan untuk perkara yang merosakkan ibadat seterusnya. Cuma kita nak ulang kaji dulu, ulang lagi murtad apa? Murtad keluar daripada Islam, syirik menyekutukan Allah, munafik berpura-pura dengan Islam, takabur maknanya membesarkan diri. Jadi sepatutnya kita cuba untuk mengelakkan 4 perkara ini bagi mengelakkan diri kita daripada tidak mendapat amal kebaikan daripada ibadat yang kita lakukan. Baik, seterusnya ialah ujub. Ujub ialah kagum dengan amalan sendiri serta sombong dalam melakukan sesuatu ibadat serta memandang rendah dan melekehkan amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Kita macam bajet baguslah dengan amalan kita, kebaikan kita, dalam masa yang sama kita pandang rendah pula amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Sum'ah ialah menceritakan amalan baik yang dilakukan kepada orang lain supaya mendapatkan pujian dan sanjungan daripada masyarakat. So apa sahaja yang kita ceritakan tentang amalan baik yang kita lakukan itu dinamakan sebagai sum'ah dan boleh membawa kepada rosaknya amal ibadat kita dan juga amalan baik yang kita telah lakukan. Seterusnya ialah riya. Riya, apa yang dimaksudkan dengan riya? Menunjuk-nunjuk amalan baik yang telah dilakukannya kepada orang lain dengan tujuan mendapat pujian dan sanjungan daripada masyarakat. So amalan baik yang kita tunjuk-tunjuk depan orang itu tapi dalam hati kita adalah untuk mendapat pujian dan sanjungan daripada masyarakat, maka itu dinamakan sebagai riya. Dan segala ibadat tadi tidak mendapat nilai di sisi Allah, maka rosaklah ibadat tersebut. Jadi berhati-hatilah ya dengan segala yang kita lakukan dan sentiasalah menjaga hati kita.
supaya tidak berlakunya ujub, tidak berlakunya sum'ah, tidak berlakunya riya, tidak berlakunya takbur, ya. Jadi ujub di bawah kata kunci kagum, sum'ah di bawah kata kunci menceritakan, dan riya di bawah kata kunci menunjuk-nunjuk. Jadi amalan-amalan ini biasanya kita selalu lakukan tanpa kita sedar. Apabila kita lakukan, seeloknya kita kena kembali untuk membetulkan niat kita agar segala kebaikan yang kita lakukan itu tidak menjadi sia-sia, ya. So selalu ingatkan kepada diri kita, segala amalan kebaikan kita hanyalah kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Begitu anak-anak, 7 perkara yang merosakkan ibadat. Okey, kita teruskan lagi, iaitu dengan mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit maksudnya mengungkit-ungkit kembali bantuan dan perbuatan baik yang telah diberikan kepada seseorang, supaya jasa dan pertolongan yang telah diberikan sentiasa dikenang, ya. Kita dah beri bantuan tapi kita ungkit balik. Kerana apa? Kerana kita nak orang kenang jasa kita, orang kenang pertolongan yang telah kita lakukan. Contohnya kita menyebut, itulah hasil daripada tanah yang kita beri itu. Boleh buat tanah kubur contohnya, kan. Kita sebut itu adalah mengungkit-ungkit untuk orang kenang jasa kita. Azab ialah perbuatan itu dilakukan dengan mengungkit-ungkit pertolongan yang telah diberikan dengan tujuan menyakitkan hati orang yang mendapat pertolongan. Jadi azan ni berbeza dengan mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit untuk orang kenang jasa, tapi kalau azan ni tujuan dia ungkit-ungkit juga, tapi untuk menyakitkan hati orang yang telah kita tolong tadi. Dan seterusnya yang terakhir ialah hasad dengki. Hasad dengki ialah iri hati atau rasa benci dengan nikmat dan kebaikan yang diperolehi oleh orang lain dan berusaha agar nikmat tersebut hilang daripada orang itu atau berpindah kepadanya dengan cara yang salah, ya. Jadi kita rasa iri hati atau kita rasa tak suka, benci dengan nikmat dan kebaikan yang diperolehi oleh orang lain, dan kalau boleh kita nak nikmat tersebut hilang daripada orang itu ataupun berpindah kepada kita dengan cara yang tak betul, cara yang tak elok. Maka segala kebaikan tadi pun yang kita buat tadi juga tidak mendapat nilai di sisi Allah, malahan merosakkan ibadat yang telah kita lakukan. Baik, begitu. Seterusnya kita tengok kepada kata kunci perkara yang merosakkan ibadat tadi. Okey, baik. Kita mulakan dengan yang pertama, ialah keluar Islam, murtad. Kata kunci untuk murtad ialah keluar Islam. Kedua, syirik, iaitu kata kunci bagi syirik lah menduakan. Dan kata kunci bagi munafik, perkara yang merosakkan ibadat lah pura-pura. Dan yang keempat, takbur, kata kuncinya ialah sombong. Ini adalah kata kunci 4, kata kunci. Yang kelima, riak, kata kuncinya menunjuk-nunjuk. Kata kunci yang keenam, ujub, kagum dengan diri sendiri atau kagum. Ketujuh, sum'ah, cerita. Yang ke-8, azza, sakitkan hati. Manakala yang mengungkit-ungkit tu saya tak masukkan kat sini sebab mengungkit-ungkit terus kepada ungkit-ungkit untuk orang kenang jasa. Hasad dengki pula adalah iri hati, ya. Jadi mudah untuk ingat lah, yang ni agak susah untuk kita ingat. Baik, kita tengok macam mana kata kunci membantu kita dalam menjawab soalan kertas 1. Zaidi selalu mengungkit-ungkit pertolongan yang telah diberikan kepada jiran-jirannya untuk menyakitkan hati mereka. Perbuatan di atas menerangkan maksud tentang ujub, riya, azza dan sum'ah. Jadi macam mana kita nak jawab soalan ini berdasarkan kata kunci yang Ustazah dah senaraikan tadi. So kalau anak-anak ingat apa Ustazah pernah bagi tahu di video sebelum ini lah, pertama kita perlu mencari
kata kunci. Cari kata kunci dalam kotak atau stimulus tu, iaitu menyakitkan hati. Kemudian kita tulis kata kunci di ruangan A, B, C, D tu, iaitu ujub, kagum; riak, menunjuk-nunjuk; azah, menyakitkan hati; sum'ah, menceritakan. Jadi bila kita dah tulis, kita pasti tahu jawapannya ialah apa, kan? Pastinya menyakitkan hati ada dalam kotak tu azah. Jadi jawapan kita tidak mungkin salah, insya-Allah, apabila kita ingat kata kunci. Baik, kemudian kita pergi pada contoh soalan kertas 2. Nyatakan 2 perkara yang merosakkan ibadat. Soalan ini akan berada di soalan nombor 5 lah. Bab perundangan dan ibadat ni ada di soalan nombor 5. 2 perkara yang merosakkan ibadat ialah riya, sum'ah, takbur. Apabila kepala ayat ataupun kalau kata tugas nyatakan, tidak perlu beri huraian. Jawab dalam bentuk point, tulis kepala ayat dan beri jawapan lebih daripada yang dikehendaki. Kalau dia minta 2, kita boleh bagi 3 atau 4, supaya andai kata jawapan tu salah, dia boleh cover jawapan yang salah tu lah. Jadi begitu anak-anak ya. Alhamdulillah, selesai sudah video kita kali ini berkait dengan perkara yang merosakkan ibadat. Semoga bermanfaat buat semua, dan terima kasih kerana sudi menonton sehingga ke minit-minit yang terakhir. Dan semoga kita dapat bersua lagi pada video akan datang untuk memenuhkan lagi tajuk ibadat kita, falsafah ibadat. Dan semoga apa yang saya kongsikan tadi dapat diguna pakai oleh anak-anak semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi